Rajia. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ila qiyamis sa'ah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ya mu'allim Ibrahim 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma amin. Ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita berjumpa sekali lagi pada malam ini nak menyambung kelas kita, perbincangan kita mengenai bahasa Arab Al-Quran. Baik, yang pertamanya seperti mana yang Haji Yahya pesan pada kita tadi, boleh kita mute dulu. Nanti jika ada soalan boleh raise hand, guna ni lah yang kat dalam ni punya, kalau jumpa dia punya button raise hand lah. Kalau tak jumpa boleh unmute dan boleh nak bertanya soalan. Baik. Memandangkan malam ini semuanya mute, maka saya akan menyebut nama lah untuk saya bertanyakan soalan. Tapi insya-Allah kita akan nanti kalau ada soalan nak tanya ke apa, insya-Allah kita akan pada bahagian akhir nanti kita simpankan untuk kalau ada yang nak bertanya pada keseluruhan pelajaran kita pada hari ini ataupun pembelajaran yang lepas, kita akan simpan nanti pada akhir. Tapi kalau nanti di tengah kelas ada benda yang nak tanya, boleh sahaja tanya, boleh unmute dan tanya insya-Allah. Baik. Malam ni kita nak terus kita punya sambung kita punya pembelajaran. Baik, jika pada minggu lepas kita dah lihat pada huruf jar an. Pada huruf jar an, kita masih lagi dalam tanda nak mengenal isim melalui tanda dia. Kita masih lagi dalam perbincangan, kita nak kenal isim melalui tanda dia. Kita berada pada tanda yang ketiga, iaitu huruf jar. Yang pertama kita sebutkan bahawa tanda dia adalah alif lam, didahului alif lam. Yang kedua, didahului huruf sumpah ataupun huruf qasam. Yang ketiga, didahului huruf jar. Semuanya kat depan dia ada didahului di hadapan dia tu. Baik, kita berada pada huruf jar. Huruf jar yang kita akan bincangkan kesemuanya ada 8 huruf. Kita dah sebut min, ila, an. Kita dah sebut 3 min, ila, an. Betul? Kalau saya tersilap mohon betulkan. 3 Baik. Kita nak masuk pada huruf yang keempat. Baik, huruf yang keempat ialah ala. Huruf Ustaz, ya saya. Saya nak share soalan ni. Baik. Kalau kita tengok min dengan an tu, dia ada makna dari atau daripada. So Betul. macam nak tackle persamaan tu. Baik. Min dan juga an, dua-duanya ada membawa maksud daripada. Yang pertamanya, kalau kita nak tahu dari segi penggunaan, itu memang kita perlu pada sedikit kemahiran bahasa Arab lah. Kan? Kita boleh nak dah biasa baca Arab, so kita dah boleh detect perkataan ni guna apa. Untuk kita punya kelas, kita nak tahu dia punya makna tu belum lagi sampai pada peringkat yang itu, sebab kita baru peringkat nak mengenal tanda dia. Kita belum lagi nak kenal makna, kita baru nak kenal tanda. Jadi kita hanya bergantung pada teks Al-Quran itu, dia menggunakan min ataupun an. Adapun dari segi makna mana satu, min ataupun an, dalam peringkat kita, macam saya sebutkan sebelum ni, kita merujuk pada kamus kita iaitu Al-Quran terjemahan. Yang pertama. Yang kedua, penggunaan min ataupun an nanti kalau kita personally nanti nak guna, katakan untuk bercakap dan sebagainya, itu nanti dengan kemahiran-kemahiran bila kita dah biasa dengan bahasa, itu nanti insya-Allah dia akan kemahiran penggunaan min ataupun an dan sebagainya itu insya-Allah dia akan datang. Dia akan datang dengan sendiri. Baik. Min dan huruf-huruf jar ini, nanti saya bukanlah macam nak bagi kita susah ke apa kan, tapi saja sebagai sharing. Sedikit sharing. Huruf-huruf jar ini
kita dah jumpa sebelum ini huruf jar, iaitu kejap. Baik, kita dah jumpa huruf jar sebelum ini. Muhammad. Allah. Baik. Huruf jar sebelum ini kita ada jumpa an. Sebelum ni kita dah bincangkan huruf jar yang disebut sebagai an. Sekejap. Baik. Disebut oh maaf lah. Malam ni tak boleh nak ni. Baik. Ada huruf jar disebut sebagai an. Dan huruf jar ini dia memainkan peranan dengan perkataan yang datang sebelumnya. Ada huruf jar yang dia memberi kesan kepada perkataan yang datang sebelumnya dan ada yang tidak. Dan peranan huruf jar inilah yang kita nak belajar nanti dalam pembelajaran kita, apa kaitan dia ataupun apa kesan dia ketika mana kita mentadabbur Al-Quran. Kesan dia ketika mana kita mentadabbur Al-Quran. Antaranya nanti adalah huruf jar yang kita akan lihat pada hari ini iaitu ala. Kan huruf jar kalau dalam bahasa Melayu terjemahan dia ada yang lebih kurang kan, macam saya sebut tadi min dan juga an, dua-duanya ada mempunyai makna daripada kan, daripada tetapi dari segi Arab dia ada perbezaan pada penggunaan, cuma dari segi makna bahasa Melayu itu kita terjemahkan dengan perkataan yang begitu berdasarkan penggunaan ayat. Tapi kalau kita tengok dalam teks ayatnya bahasa Arab, kita akan boleh rasalah perbezaan fi, min dan juga an dari segi penggunaan dia. Ya Allah alam. Yang keempat, huruf jar yang keempat ialah ala. Ala bermaksud di atas ataupun ke atas. Ia bergantung pada teks ayat. Bergantung pada struktur ayat. Dia cakap tentang apa? Kesesuaian ayat. Bergantung pada kesesuaian ayat. Baik. Contohnya kita dapat lihat pada surah Al-Baqarah ayat yang kelima. Iaitu Allah berfirman, ulaika ala hudam mir rabbihim. Allah firman, kalau kita tak tahu perkataan ulaika, tak apa. Kita tak tahu perkataan ala. Ala dah ada ke atas, ada maksudnya kita tahu di atas ataupun ke atas. Tapi katakanlah kita tengah baca hari itu kita tak ingat maksud ala, tak apa. Perkataan huda, kita tak tahu, tak apa. Min, pernah ambil sebelum ni tapi tak ingatlah maksud dia apa, tak apa. Rabbihim, tak tahu maksud dia apa, tak apa. Tapi apa yang perlu kita tahu ialah ala ni adalah huruf apa? Jar. Ala adalah huruf jar. Itu kita kena tahu. Kita tak tahu ataupun tak ingat makna dia tak apa. Tapi kita tahu ala huruf jar. Sebab apa? Sebab bila kita nampak aja huruf jar, kita jumpa je huruf jar dan dalam ayat ini ialah ala, kita tahu selepas itu adalah saya tak dengar suara saya, tapi saya tengok mulut. Selepas isim. itu adalah isim. Oh iya ke? Isim. Saya tak dengar suara tak apa, saya tengok mulut. Saya tengok mulut. Saya boleh baca. Saya boleh baca lips punya ni. Tak dengar suara tak apa sebab semua pun mute, tak apa. Saya dengar mulut. Baik. Kita nak kenal selepas ala itu adalah isim. Itu yang kita nak lihat. Point kita adalah kita nak kenal isim. Kita nak kenal isim. Maka bila kita tengok perkataan huruf jar, kita tahu ala. Ala ni adalah salah satu daripada huruf jar. Maka yang kita nak fokus adalah pada perkataan yang datang selepas dia, iaitu huda. Dan huda ini kita tahu datang didahului oleh huruf jar, maka huda ini ialah isim. Baik. Begitu juga kalau kita lihat dalam contoh yang seterusnya, yang berikutnya pada ayat yang ke-20 surah Al-Baqarah, iaitu Allah berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadirun. Kita inna tak tahulah makna dia apa Ustaz. Allah, Allah kalau tak tahu makna dia, Inna. teruk berbenar lah orang kata kan. Ala,
Tak ingat maksud dia apa. Kulli tak tahu maksud dia apa. Syai'in tak tahu. Qadirun pun tak tahulah maksud dia apa. Tak apa. Janji kita kena tahu bahawa ala ini adalah huruf jar. Ini kita kena tahu, jangan tak tahu. Ini kita kena tahu. Ala adalah huruf jar dan perkataan yang kita nak perhatikan ialah perkataan ala ke ataupun perkataan yang datang selepas dia. Selepas dia. Kita nak Ala. perhatikan perkataan yang datang selepasnya. Yang Selepas dalam dia. ayat ini ialah perkataan kulli. Dan kulli itu sebab didahului oleh huruf jar ala, maka kita tahu dia adalah isim. Dia adalah isim. Kita kenal dia, ini isim. Kan orang tanya macam mana tahu ini isim? Sebab dia didahului oleh huruf jar ala. Baik. Kita nak lihat bawah ini. Bawah ini saya bawakan bagaimana sepatutnya cara kita dalam nak mengenal perkataan itu. Kan sebelum ni mungkin setiap orang dengan cara yang masing-masing. Ini tak apalah, kita bagilah satu jawapan yang standard. Satu jawapan standard. Plus minus daripada sini tak apalah, ikut masing-masing punya ingat. Baik, Allah berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Baik, ini saya nak tanyalah. Saya nak tanya pada orang yang saya rasa saya jarang sangat dengar suara orang-orang yang ni lah. Saya nak cari kejap. Suara. Baik, malam ni ada ke? Zaharah Ali, ada ke? Ada Ustaz. Ada, alhamdulillah ada. Baik, dalam firman Allah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Baik, boleh sebutkan apakah apa benda yang kita tengah nak cari dalam potongan ayat ni? Benda yang kita nak cari. Okey Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, sekarang kita tengah belajar huruf jar, iaitu Baik. ala. Jadi di situ ada ala al-khashi'in. Baik, ala al-khashi'in. Baik, kita nak lihat pada perkataan yang mana satu ni, ada dua perkataan, ala ke al-khashi'in? Ya, kita beri perhatian pada al-khashi'in sebab dia adalah isim. Kita beri perhatian kepada al-khashi'in sebab sekarang kita sedang membincangkan tanda kita nak kenal isim. Baik, al-khashi'in. Baik, al-khashi'in ni adalah isim, fi'il ataupun harf. Puan Zahra. Ya. Al-khashi'in dia adalah isim, fi'il ataupun harf. Dia kata nama ke, kata kerja ke, kata tugas. Mana satu? Kata tugas, isim kata tugas. Dia adalah isim. Baik. Dia adalah isim. Macam mana kita tahu dia adalah isim? Satu, dia ada alif lam dan Baik. Ada. Kemudian? satu lagi sebelumnya ada harf jar ala. Baik. Saya letakkan bahagian tanda ni didahului oleh huruf jar ala. Macam mana kita tahu al-khashi'in ni adalah isim? Tanda dia didahului huruf jar ala. Kalau kita berhenti sampai didahului huruf jar pun tak apa. Cuma kita sebutkan didahului huruf jar ala, jawapan itu adalah lebih lengkap. Kan? Dan orang yang bila kalau yang tanya itu ustaz-ustaz, dia dengar mantap jawapan Puan Zahra ni kata. Lengkap semua. Dah tak perlu tanya dah huruf jar apa di depan dia. Didahului huruf jar ala, lengkap. Masya-Allah. Dan satu lagi tanda Puan Zahra sebut tadi, dia ada didahului oleh alif lam. Cantik sangat. Itu tanda apa? Tanda isim. Tanda isim. Dan bila Puan Zahra perasan alif lam ini juga adalah tanda isim, selain daripada ala, itu membuktikan sebelum ala. Itu membuktikan sebelum masuk kelas dia study lah. Bukti dia lah. Sebab saya tak tanya pun pasal al ni, saya tak berniat pun nak tanya. Tapi sebut saya siap. Masya-Allah. Maksud dia kalau kata al-khashi'in tu dia ada dua tanda dah. Kan? Alif lam ada, didahului alif lam ada, didahului oleh huruf jar ala. Dua-dua ada. Baik. Jazakallahu khairan Puan Zahra. Boleh mute semula.
Saya rasa kali pertama dengar suara ni. Baik. Yang bawah yang kedua. Saya nak bertanya, ada tak Puan Siti Mariam? Ada ke? Baru nampak. Ada Ustaz. Ha? Ada. Ada. Alhamdulillah. Baik. Allah berfirman, saya besarkan sikit lagi supaya tak nampak jawapan belakang dia tu. Khatamallah. Baik, Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Dalam potongan ayat ini, apa yang kita nak cari sebenarnya? Ya, isim yang didahului oleh huruf jar ala. Isim. Didahului oleh huruf jar. Isim yang didahului oleh huruf jar. Jar ala. Ala. Okay. Dua-dua kat situ. Ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ala. Baik, kita nak lihat pada ala ke atau kita nak lihat pada qulubihim? Qulubihim. Qulubihim, sebab sekarang kita tengah nak kenal Isim. kita sedang nak kenal isim. Maka kita tahu qulubihim ini isim, fi'il ataupun harf. Isim. Isim, macam mana kita kenal di isim? Didahului oleh huruf jar ala. Didahului huruf jar ala. Baik. Ada lagi ke dalam potongan ayat ni lagi? Ada ala sam'ihim. Wa ala sam'ihim. Nak tengok pada apa? Wa ke, ala ke, sam'ihim? Ala sam'ihim. Ala sam'ihim. Baik. Apa yang kita boleh dapat daripada ala sam'ihim ini? Huruf isim didahului oleh hala. Baik. Perkataannya? Perkataan apa? Him ke sam'i? Sam'ihim. Sam'ihim. Ini ada dua perkataan lah. Sam'i satu perkataan, him adalah satu perkataan. Maka kita tahu sam'i ini adalah fi'il ke harf? Isim. Isim. Macam mana kita tahu di isim? Didahului oleh huruf jar. Masya Allah. Jazakillahu khairah. Baik. Soalan seterusnya. Ini saya sebut-sebut nama dulu sebelum kejap lagi. Kejap lagi baru saya buka untuk semua. Baik. Puan Salmiah. Puan Salmiah, sila unmute mic anda. Sila mute mic anda. Ke tak jumpa nak? Okey, unmute dah. Baik. Bawah ni. Baik. Tu dengar suara siapa tu? Siapa yang belum bercakap boleh mute dulu. Yang bertanya soalan pada Puan Salmiah. Baik, firman Allah pada ayat 74 ni. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Boleh sebutkan pada saya apa yang sedang kita cari dalam ayat yang ke-84 ni? Puan Salmiah, boleh unmute. 87. Mana Puan Salmiah tadi? Isim. Okay. Isim. Kita tengah cari isim. Baik, dalam ayat 84 ni tang mana isim dia? Ni ahadin. Ahadin. Baik, macam mana tahu ahadin ini adalah isim? Didahului oleh huruf jar ala. Didahului oleh huruf jar ala. Baik, ada lagi ke dalam ayat 84 ni? Ala qabri. Ala qabrihi. Qabrihi. Baik. Baik, nak tengok pada perkataan mana? Isim qabrihi. Qabrihi itu adalah isim. Macam mana kena di isim? Didahului oleh huruf jar ala. Huruf jar. Didahului oleh huruf jar ala. Okey, baik. Baik, terima kasih Puan Salmiah. Dalam ayat yang ke-84 juga, dalam ayat yang ke-84 dan juga ayat ke-85 sampai ayat 86. Baik, 84, 85, 86. Saya buka kepada semua, siapa yang nak beritahu. Kita pergi pada ayat 84 dulu. Kalau ada lagi huruf jar ataupun tanda isim yang lain yang kita dah belajar yang dia jumpa dalam ayat 84. Boleh raise hand ataupun boleh unmute mic, sebut ustaz ke, sebut saya ke.
Boleh siapa yang nak mencuba? Ayat 84. Selain daripada tanda yang kita sebut tadi ala, lain daripada itu. Ada tak lagi tanda isim yang lain? An. Ustaz. An pada ayat yang keberapa tu? 84. Ayat yang 84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata. 85. Ayat 85. Baik, ayat 85. Yu'azzibahum. Innama yuridullahu an yu'azzibahum. Ini dia bermula dengan hamzah. Yang kita punya huruf jar tu mula dengan hamzah ke ain? Ain. Mula dengan ain. Dia bukan mula dengan hamzah. Dia bermula dengan ain. Mula dengan ain. Bila ni kasam. Bila. Bila apa ni kasam ni. Billahi. Billahi. Kasam. Dia kita tahu dia apa? Isim sebab dia huruf qasam. Kita dah jumpa billahi. Betul ke ini adalah huruf qasam? Boleh yang lain kongsikan? Adakah ini huruf qasam? Huruf sumpah? Batu. Batu. Betul. Wajahadu. Wow. Dia punya isim. Wow. Adakah billah ni adalah qasam? Bila kasam? Wajah. Baik, dari segi huruf kita tahu confirm dia adalah qasam. Berdasarkan formula kita batu. Kita tahu ba adalah huruf qasam. Baik, kemudian saya kata apa? Kita kena double check. Double confirm. Kita nak double check tu kita tengok mana? Terjemahan. Sebab dia amanu. Amanu ya. Baik. Terjemahan kita tulis apa? Allah. Kataan Allah. Ini surah At-Taubah. Surah yang ke-9 ayat 84. Surah ke-9 ayat 84. Tapi Ustaz, bukan ke Allah tu dah tentu dah isim? Allah? Betul lah isim. Allah. Isim tapi dia tanda kasam. Tapi dia bukan qasam. Baik, kita nak ambil dulu tentang qasam, sumpah. Qasam. Billah ni adalah huruf sumpah, ba ni huruf sumpah ke tak dalam konteks ayat ini? Ini dengan saya nampak mulut Haji Yahya kata. Kena unmute aja ya. Bukan Ustaz, bukan. Dia bukan huruf qasam Ustaz. Dia sebab makna dia apa? Kepada Allah. Makna dia kepada Allah ataupun dengan. Dengan ba dalam ayat ini dia adalah huruf bukan huruf sumpah lah. Dia dalam terjemahan tak ada demi. Dalam terjemahan dia kepada ataupun dengan. Maka dia bukan huruf sumpah. Tapi Allah ini adalah isim. Tapi Allah ni kan isim Ustaz. Allah ni kan kata nama. Maknanya ba betul lah lepas tu kata nama. Tak apa kalau kita tak pasti ataupun kita belum pernah jumpa lagi, biarkan dulu. Sebab kita baru lalu huruf jar adalah min, ila, ain dan juga ala. Maka kita pergi pada 4 huruf jar yang kita dah ambil. Belajar. Tapi macam kalau yang warasuli tu, kita boleh kata itu pun isim tak rasul? Boleh. Kalau ikutkannya boleh lah. Memang rasul tu pun huruf kata nama pun kan. Macam pelajaran pertama kita ambil. Kan, yang kita tahu. Dari segi makna kita tahu tak Allah ni kata nama? Dan rasul ni kata nama. Kita tahu kan? Selesai. Sebab kita boleh kenal berdasarkan makna dan kita boleh kenal berdasarkan tanda. Maksudnya berdasarkan mana kita tahu Allah ni kata nama. Selesai. Rasul kita tahu ni adalah kata nama. Selesai. Kita tak tengok sebelum tu huruf jar ke, sebelum tu ada alif lam ke, tak apa. Janji kita tahu makna dia, ini kata nama. Selesai. Boleh. Maksudnya Allah adalah kata nama, Rasul juga ada kata nama. Sebab apa? Kita kenal melalui makna. Baik, ayat ke-85. Ini boleh sama-sama tu siapa yang ada. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Ikut pada tanda isim yang kita dah ambil, ada tak dalam ayat ke-85 ni? Ada. Fid dunya. Ad-dunya. Ada? Ad-dunya. Min ila an ala. Ad-dunya. Ini kita tahu dia adalah kata nama. Sebab apa?
berdasarkan dia punya makna dia, kita tahu dunia. Dunia adalah kata nama lah, bukan perbuatan kan. Kita tahu dia kata nama. Dan juga Allah. Dia ada tanda apa? Tanda alif lam di hadapan dia. Kita kenal dia adalah. Katakan ad-dunya. Ustaz pernah dengar lah Ustaz ni kali pertama saya dengar perkataan ad-dunya. Tak apa, jangan bimbang. Ada alif lam depan tu, kita kenal dia. Dia adalah isim, adalah kata nama. Baik. Tapi Ustaz, depan ad-dunya tu kan ada fi. Betul, depan ad-dunya ada fi, cuma kita belum sampai lagi di situ, jadi saya tak ambil kira dulu tanda itu. Kita nak ambil tanda yang kita dah belajar dahulu. Nanti kita sampai baru kita akan ambil, insya-Allah. Baik, begitu juga tadi Allah, kita kenal dia melalui apa? Kita kenal adalah kata nama berdasarkan makna. Baik, selesai ayat 85. Ayat 86. Ayat 86. Ada tak tanda-tanda isim yang kita dah belajar? Al-Qaidin. Tak, kita cari Allah je lah kan. Kita cari Allah je lah kan. Itu si Allah. Tapi sambil tu kalau ada yang tanda lain yang kita kenal, kita boleh ambil sekali. At-Tauli tu. At-Tauli. Baik, At-Tauli. Macam mana kenal dia adalah kata nama? Alif lam. Berdasarkan alif lam. Baik, cantik. Ada lagi tak? Al-Qaidin. Al-Qaidin. Al-Qaidin, cantik. Dia adalah isim fi'il harf. Isim. Macam mana kita kenal di isim? Dia ada alif lam. Skema jawapan. Didahului alif lam. Didahului alif lam. Didahului alif lam. Baik. Ayat ke-87, radu bi an yakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Jangan jawab dulu. Saya nak tanya pada saya nak cik kejap yang jarang bersuara lagi. Putri Akmal, ada tak sama-sama? Ada. Ada, alhamdulillah. Boleh kongsikan pada kita pada ayat ke-87 ini tanda isim yang kita sedang belajar pada hari ini. Yang kita sedang belajar pada hari ini je. Kita baru masuk, tak tahu baru belajar. Masuk. Alamak. Okey, tak apa. Tak apa. Tapi saya tahu Al-Khawalifi tu isim. Al-Khawalifi isim. Macam mana tahu Al-Khawalifi isim? Belum tu huruf jar. Baik. Didahului oleh alif lam. Alif lam paling senang, didahului oleh alif lam. Baik. Puan Putri Akmal tak ada, baru masuk, tak sempat lagi, tak apa. Kita minta bantuan dengan Puan Nursiah Bakar. Ada ke? Ala qulubihim Ustaz. Ala Qulubihim. Ala qulubihim. Baik, macam mana tahu dia isim? Ala tu kat depan dia. Didahului huruf jar ala. Okey, baik. Terima kasih. Ayat ke 80. Ayat 88. Ayat 88 saya buka, saya nak tanyalah pada Datin Zuridah. Ada ke? Sama? Datin Zuridah ada ke? Ada Ustaz. Ada, alhamdulillah. Baik, ayat ke-88. Boleh kongsikan. Apakah ada tanda isim? Baik, Ar-Rasul yang pertama. Ar-Rasul. Macam mana tahu dia isim? Dia ada alif lam, didahului dengan alif lam. Didahului alif lam, cantik. Didahului alif lam, cantik. Lagi? Perkataan yang kedua ada lagi ke? Al-Khairat. 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 Baik, macam mana tahu dia isim? Dia ada didahului juga dengan alif lam. Didahului juga oleh alif lam, masya-Allah. Terima kasih. Ada lagi ke? Ada lagi satu. Al-Muflihun. 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 Baik, Datin Zuridah, macam mana tahu dia adalah isim? Dia juga didahului dengan alif lam. Didahului juga dengan alif lam. Baik, terima kasih banyak Datin Zuridah. 3 tanda isim dalam ayat 88. Masya-Allah. Terima kasih banyak. Baik, kita beralih pada ayat yang ke-80. Ustaz nak tanya Ustaz. Ya. Al-lazina. Walazina. Wallazina.
orang-orang yang. Baik, wallazina dia adalah isim ke fi'il ke harf? Isim. Isim. Macam mana kita tahu di isim? Ada lagi, ada lam. Dia ada alif lam. Ini perkataan yang banyak sangat-sangat kita jumpa dalam Quran. Allazina, allazi. Rupa-rupanya dia adalah kata nama. Isim mausul lah Ustaz. Dia adalah terima kasih Haji Syaz, isim mausul. Kata depan dia adalah isim. Dia adalah kata nama isim. Walaupun dia macam allazina, kita macam dah biasa tapi rupanya ada alif lam depan dia. Dia juga adalah isim. Terima kasih. Baik, ayat 89. Kalau ada bersama kita Puan Asia. Ada Ustaz. Sila munculkan diri. Ada. Ayat 89, tolong kongsikan dengan saya isim yang berada pada ayat ini ikut yang kita dah ambil. Okey, Al-Anhar. Al-Anharu, macam mana tahu dia adalah isim? Alif Lam. Alif lam. Ya. Dia alif lam kat depan ke kat belakang? Depan. Dekat depan. Sebab saya tutup mata, saya dengar je. Saya tak tahu alif lam kat depan ke kat belakang. Dia didahului. Dia alif lam. Cantik yang pertama. Ada lagi ke? Ada Al-Fauzu. Al-Fauzu. Okey, macam mana kenal dia adalah isim? Didahului dengan alif lam. Alif lam di belakang. Didahului alif lam. Betul lah. Nama didahului. Baik. Al-Azim sama. Al-Azim juga sama. Tanda dia? Alif lam. Didahului dengan alif lam. Didahului dengan alif lam. Baik, ada lagi ke tanda dalam ayat ke-89 ini perkataan isim? Ada. Allah. Ada. Ada. Allah, kita kenal dia melalui makna. Lagi ada ke? Jannah. Jannah, taman syurga. Jannah syurga. Kita kenal dia melalui makna dia lah. Dia adalah syurga. Tanda-tanda kita belum lagi. Tajri tu. Tahtiha. Baik. Min tahtiha anhar. Min tahtiha. Kan? Baik, mana perkataan isim dia? Tahti ke ha? Tahti. Ataupun tahtiha semuanya sekali? Tahti. Tahti. Dia ada tahti dan juga hadir. Baik, macam mana kita tahu tahti ni adalah isim? Min. Sebelumnya min. Didahului huruf jar ataupun sebelumnya min. Masya Allah. Baik, ayat ke-90. Jangan jawab dulu. Saya masih mencari orang-orang yang saya jarang mendengar suara dia. Boleh perdengarkan suara Puan Aminah. Ada tak Puan Aminah? Puan Aminah. Ada ni. Ada? Ada rasa. Ada tu. Dia ada mute. Kena suruh unmute. Ada. Mohon unmute. Al-Mu'azzirun. Baik, Al-Mu'azzirun. Macam mana dia adalah dengan alif lam. Mula dengan alif lam. Baik, lagi? Minal a'rab. Minal a'rabi. Macam mana kenal dia adalah isim? Didahului dengan huruf jar min. Dia dahului huruf jar min. Baik. Dan ada alif lam. Kalau kata tak ada min ni, kita kenal dia dengan isim ke tidak? Alif lam. Dia kenal dengan alif lam, masya-Allah. Lagi ada? Liyu'zana lahum wa qa'adal ladzina Allah. Baik, kita kenal dia melalui makna. Baik. Rasul, kita kenal melalui makna dia. Baik, saya tolong jawabkan. Al-lazina. Baik, macam mana kenal di isim? Alif lam. Alif lam di hadapan dia. Kita tengah melalui alif lam di hadapan dia. Sama dengan al-lazina ni lah. Lagi satu Ustaz. Ya. Min. Minhum. Masya Allah. Ini kita kadang tak perasan kan perkataan ni. Sebab apa? Sebab dia bersambung. Rupa-rupanya minhum. Mana yang dia punya isim? Isim hum. Isimnya hum. Hum tu adalah isim. Hum maksudnya apa? Domir. Maksudnya mereka. Tapi kalau tak kenal hum makna dia apa, tak tahulah makna dia apa hum.
Saya tahu home tu maksud dia rumah je. Orang putih kan, home. Rumah. Lain saya tak tahu. Tak apa, tak ada masalah. Janji kita kenal melalui tanda dia didahului oleh huruf jar min. Baik, terima kasih Puan Aminah. Ayat ke-91, kalau ada bersama dengan kita. Yang alim tu Alim tak boleh. alim tak boleh. Alif lam. Alim. Ialah alif lam lah. Tak. Alimun. Okey, alimun boleh ke tak boleh? Kalau Itu bukan alif, itu Bukan. Dia ilah. Kan? Saya nak saya biar guru-guru bahasa Arab dalam ni jawab. itu bukan alif. Dia Hamzah tu. Hamzah. Ada satu perkataan tu Ustaz. Maknanya. Baik, alimun ini walaupun ada lam, depan dia ada alif, tapi atas alif tu ada huruf hamzah. Maknanya ni adalah hamzah. Dia bukan alif. Kita nak alif yang atas dia. Kalau dalam Quran dia ada yang tanda macam tu, macam siput tu. Tanda yang tu kalau kita boleh tengok kan. Sot kecil. Sot kecil tu. Sot kecil. Di atas dia ada hamzah. Maknanya alif ni adalah rumah untuk hamzah. Walaupun dia macam alif lam bunyi dia. Tapi dia bukan sebab atas dia ada hamzah. Baik, ayat ke-91 saya nak minta kalau ada Puan Hasnura ada ke? Hasnura. Ada Ustaz. Ada. Masya-Allah. Saya rasa kali pertama saya dengar suara ni. Baik. Ayat 91. Bantu saya. Alat du'afa. Alat du'afai. Macam mana tahu di isim? Sebab didahului dengan huruf jar ala. Jadi oleh huruf jar ala. Ada tanda lain ke dalam alat du'afai? Ada alif lam. Didahului juga dengan huruf alif lam. Masya-Allah. Ada lagi ke? Alal marda. Alal marda. Macam mana tahu dia adalah isim? Sebab didahului dengan huruf jar. Huruf Itu jar. ala dan juga ada alif lam. Didahului dengan alif lam. Baik, Marda. masya-Allah. Ada lagi ke? Ada alal lazina. Ala ladina. Macam mana tahu ala itu isim? Sama juga sebab didahului dengan huruf jar ala dan ala yang isim ke alazina yang isim sebenarnya? yang isim alazina. Alazina. Macam mana tahu alazina isim didahului oleh Huruf jar dan huruf ada jar alif lam. ala. Masya-Allah. Baik, ada lagi ke? Allah ada. Tak ada. Tak ada Ustaz. Tak ada. Baik. Muhsinin. Alah. Muhsinin. Alal muslimin. Bila kata tak ada tu, semua laju. Alal muslimin. ada Semua tu. Tengah tahan mulut nak menjawab tu. Masya-Allah. Alal muhsinina. Alal muhsinina. Macam mana tahu al muhsinina itu adalah isim? Sebab didahului dengan huruf jar. Sebab didahului oleh huruf jar ala. Okay, baik, ada lagi ke dalam? Min Sabil. sabil. Didahului dengan huruf jar min. Didahului oleh huruf jar Min. Masya-Allah. Baik. Jadi ini adalah huruf jar kita yang keberapa ni? 4. Yang keempat. Ala. Yang pertama apa? Bila. Min. Min. Yang kedua? Ilah. Ilah. Yang ketiga? An. Yang keempat? Ala. Ala. Yang keempat. Baik. Saya nak ambil satu lagi boleh? Boleh. Hari ni sebab kita santai. Kita punya kosakata kita tak masuk lagi sebenarnya. Ustaz, saya nak tanya sikit dah. Boleh, silakan. Tadi ayat tadi boleh sebenar. Yang boleh lihat tengok kat skrin. Ayat 91. Nombor 1 tu ma yumfikun tu bukan. Ma yumfikun. Ma yumfikun. Kalau tanya saya tak tanya saya ke? Ya tanya Ustaz, saya nak pastikan. Kalau tanya saya kata bukan. Pasal mim kat depan itu? Mim kat depan. Tapi yang kita, huruf tanda isim yang kita dah ambil ialah min. Min. Yang ni mim dengan nun, min. Ma apa yang? Ma dia tak masuk. Ma tidak termasuk dalam tanda isim. Tak ke? Terima kasih Ustaz. Ni Sama-sama. Ustaz Ya, saya. ada lagi satu ayat 90 tadi.
Ada allazina kafaru. Allazina kafaru. Kafaru, isim tak? Kafaru. Kafaru. Isim ke bukan? Isim. 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 Makna. Orang kafir. Ma makna. Kafir. Kafaru isim ke tak isim? Isim. Isim. Baik, semua sepakat ia adalah isim. Macam mana tahu di isim? Makna dia. Mana dia kufur. Kafar. Mereka Orang kafir. Kafar. Dalam terjemahan dia apa? Kalau terjemahan kita nyaji ayah lah. Ya, kafaru maksudnya. Orang kafir. Orang kafir. Orang kafir. Mereka kafir. Mereka kafir, Ustaz. Mereka kafir. Mereka kafir. Ya. Ataupun dalam terjemahan tepat dia telah kafir oleh mereka. Mereka kafir, mereka engkar. Kalau kita letak mereka kafir mungkin kita nampak, tak apa-apa nampak. Kalau saya letak mereka engkar ataupun mereka tak dengar cakap. Mereka melawan cakap. Dia akan jadi nama ke perbuatan. Dia akan jadi fi'il. Mereka menentang. Dia akan jadi fi'il. Jadi kafaru ini adalah fi'il. Nanti kita akan belajar juga macam mana cara kita nak kenal fi'il itu walaupun kita tak tahu dia punya makna dia. InsyaAllah kita akan kenal. Baik, sebenarnya dalam kita punya pembelajaran saya ada bawakan satu perkara iaitu kosakata. Saya kan ada sebutkan kita nak bersama-sama hafal kosakata kan. Kosakata vocabulary dan kita nak ambil daripada surah Al-Fatihah. Sebab kita belajar bahasa Arab. Bahasa Arab kenalah ada kamus dan kita hafal perkataan dari kamus boleh bertambah kita punya bertambah baik kita punya bahasa Arab tu kan. Maka untuk kita punya kelas saya memilih kita nak bersama-sama mengambil kosakata ataupun vocabulary daripada surah Al-Fatihah. Kita ambil daripada auzubillahi minasyaitanirrajim sehingga nanti waladdallin. Baik. Maka cara kita nak ambil ialah saya dah letakkan dalam keadaan yang begini, iaitu kita akan pecahkan perkataan-perkataan itu mengikut makna perkata dia. Mengikut makna perkata. Baik, walaupun mungkin sekarang ni mudah dalam Al-Quran terjemahan dah ada. Kan dalam Al-Quran terjemahan dah ada dah makna perkata itu. Baik. Tetapi kenapa kita duk susah-susah payah lagi nak kena tengok lagi, nak kena pecahkan balik kamus perkataan ini ikut perkata. Kan? Kenapa perlu bersusah payah? Maka saya katakan kenapa kita buat macam ni ialah sebab kita yang pertamanya memang Al-Quran terjemahan itu dah bawakan terjemahan perkata. Tapi yang kita nak buat ini adalah untuk menambah kita personally punya kosakata. Quran terjemahan itu kalau kita tak cuba untuk nak mengingat dia punya kosakata dia sampai ke sudah kita takkan ingatnya. Betul tak? Kita takkan ingat. Maka kita pecahkan mengikut pecahan yang sebegini untuk kita ingat dan kita ambil makna dia. Kita akan ambil makna dia ikut perkataan tersebut. Bukan kita ikut makna secara umum. Al-Quran terjemahan dan terjemahan perkata dalam Quran itu dia ambil makna secara umum. Contoh, kalau kafaru, macam tadi kan kafaru, dia terjemah mereka ingkar. Sedangkan dalam terjemahan perkataan itu yang sebenarnya ialah telah ingkar oleh mereka. Kita nampak macam telah ingkar oleh mereka, macam sama je mereka ingkar Ustaz. Tak. Bila kita sebut telah ingkar oleh mereka, maka kita tahu beberapa perkara beza dia. Yang pertama kita tahu dia adalah past tense. Macam mana kita tahu dia past tense? Sebab dalam terjemahan ada telah. Telah ingkar oleh mereka. Kita tahu ada telah. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti bila kita dah makin meningkat belajar, kan? Nanti bila kita tahu, dah kan dalam struktur ayat bahasa Arab ni kita pernah dengar kan? Mungkin pernah dengar, ada tak pernah dengar, tapi dia ada sebut siapa yang buat, apa yang dibuat. Dia ada sebut fi'il dia, perbuatan dia. Dia ada sebut fa'il, siapa yang buat, dan dia ada sebut maf'ulun bih, apa yang dia buat. Itu struktur ayat biasalah kita pernah sebut kan. Saya makan nasi. Saya itu adalah saya pembuat dia. Siapa yang jadi mangsa Ustaz? Makan adalah perbuatan yang saya buat, nasi adalah mangsa kepada saya. Saya telah memangsakan nasi, iaitu saya makan nasi. Maka bila kita ikut terjemah kafaru, telah ingkar oleh mereka,
maka perkataan oleh itu kita tahu, oh dia punya pelaku dia ataupun fa'il dia adalah mereka. Macam ni kita tahu dalam terjemahan dia tulis oleh mereka, maka dia bantu kita untuk kita faham bila kita baca tanpa kita tengok terjemahan perkata ataupun terjemahan, dan dia bantu kita nanti ketika mana kita baca di dalam solat. Sebab itu saya nak juga bawa kita punya, saya namakan kamus kosakata kita. Walaupun rasa macam benda ni mudah ni Ustaz, dah hafal lah. Kalau dah mudah lagi baguslah kan, lagi mudah untuk kita nak ingat setiap patah perkataan ini. Dan bila kita lihat pada potongan perkataan yang sebegini, maka kita akan tahu bahawa kita tahu nak potong-potong perkataan tu kan. Contoh tadi kita jumpa dalam Quran tadi, kita jumpa perkataan apa? Minhum kan. Mungkin ada yang perasan, dia sebenarnya dua perkataan. Min satu perkataan, hum satu perkataan. Ada yang perasan, tapi ada juga yang mungkin dia tak perasan. Maka bila kita dah biasa dengan buat kosakata ni, kita akan pecahkan satu ayat itu ikut perkataan. Maka bila kita tengok je satu ayat Quran tu, satu phrase itu, kita dah boleh detect dah, ni satu perkataan, ni satu perkataan, ni satu perkataan. Kita dah boleh detect dah. Sebab bila lama-lama kita dah jadi biasa, kita boleh detect dah perkataan-perkataan itu, ini adalah dua perkataan, ini satu perkataan, ini tiga perkataan. Kita dah biasa. Bila kita dah biasa pecah-pecahkan dia, lagi cantik kita punya pemahaman bila kita nak terjemah, lagi cantik pemahaman kita bila kita nak tadabbur, dan lagi mudah kita nak kenal isim ke, kita nak kenal fa'il ke, lagi mudah. Sebab kita dah boleh, kita dah mahir nak memecahkan, nak potong-potong perkataan itu menjadi perkataan yang berasingan daripada satu ayat. Maka insya-Allah dalam kita punya kelas kita akan ambil juga kamus kosakata ini kan, sebagaimana saya telah sebutkan pada kelas yang pertama kita, Al-Quran ini, Al-Quran terjemahan ini, inilah kita punya kamus kan. Kita tak naklah guna kamus bahasa Arab yang luas. Sebab apa? Sebab kita bukan nak bersembang Arab, kita nak faham apa yang Allah cakap dalam Quran. Maka sudah semestinya kamus kita inilah dia, Al-Quran terjemahan. Maka kita mengambil inisiatif, kita nak mula tahu, mula mengingat kamus dalam Al-Quran ini dengan kita memecahkan dia. Satu ayat itu kita akan pecahkan kepada satu perkataan, perkata, kemudian kita akan cuba ingat bersama makna perkata dia. Mungkin sebelum ni kita ingat makna secara umum, tapi kali ini kita nak ingat makna dia perkata, insya-Allah. InsyaAllah. Boleh Boleh? Boleh. Setuju? Ada yang membantah? Tak ada yang membantah Alhamdulillah, tak ada yang membantah. Kalau dalam parlimen macam ni kan seronok, semua tak ada yang membantah. Semua setuju. Aman makmur kita punya dunia. Negara kita. Baik. Kosakata ni kita nak mula malam ni ke atau kita nak mula minggu depan? Kosong. Kita mula minggu depan. Intro dulu Ustaz. Intro. Isim ni tak habis lagi kan Ustaz? Isim tak habis lagi kan? Sebab saya nak ambil satu lagi. Kita punya kosakata ni saya akan selang-selangkan antara kelas kita. Contoh mungkin kelas yang ni kita ambil, kelas depan kita tak ambil. Kelas satu lagi kita ambil, kelas satu lagi kita tak ambil. Saya nak selang-selangkan. Kita tak adalah setiap kelas kita akan ambil satu ayat, tak. Kita akan selang-selangkan dia. Maknanya kalau kita tak ambil minggu ni, insya-Allah minggu depan kita akan ambil kosakata ini insya-Allah. Baik. Kita ambil satu lagi boleh Satu lagi huruf jar. Boleh. Satu lagi huruf jar yang kelima, iaitu fi. Huruf jar yang kelima fi, maknanya adalah di ataupun di dalam. Dia bergantung pada ayat. Boleh terjemah dengan di dan boleh terjemah juga dengan di dalam. Contohnya firman Allah, wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Zulumat kita tahu dia adalah isim kata nama. Macam mana kita tahu? Sebab dia didahului huruf jar fi. Kemudian wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Fi raibin. Saya tahu raibin ini adalah kata nama. Walaupun saya tak tahu makna dia apa, tapi saya tahu dia adalah kata nama. Secara pasti, confirm saya tahu dia adalah kata nama sebab dia didahului oleh huruf jar fi. Baik. Ustaz, saya nak tanya sikit Ustaz. Boleh. Assalamualaikum. Tak, saya punya handphone ni sekarang ni Ustaz tunjuk skrin gambar peserta ke skrin Ustaz, gambar Ustaz? Saya share skrin. Dua-dua boleh.
Dua-dua boleh. Macam mana saya tak dapat? Oh, saya share screen daripada tadi dah. Boleh nampak dah? Itulah saya tak dapat. Bila Ustaz cakap tu saya macam nak Oh, mencari okey. kat mana. Okey. Tersilap ni- tekan agaknya. Ah, Okey ni Ustaz. boleh nampak dah ke? Okey, dah dapat dah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Baik. Yang pertama, itu contoh yang pertama, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Baik, saya nak tanya pada Haji Fuad boleh? Malam ni tak dengar lagi suara Haji Fuad malam ni. Boleh ke? Boleh insya-Allah. Boleh. Boleh tolong kongsikan dengan kita dalam potongan ayat ni kita nak cari apa? Nak cari apa ni fee ya. Kita nak ataupun cari fee. Baik, kita nak lihat pada fee ataupun pada la tufsidu ataupun pada al-ardi. Mana kita nak tengok? Kita tengok pada fee. Al-ardi. Baik, al-ardi ni isim, fi'il ataupun harf kata nama ke? Kata kerja? Isim. Isim. Macam mana kita kenal di isim? Sebab ada fee awal dia. Dan juga ada alif lam tu kan. Masya-Allah. Dua-dua. Dia didahului oleh huruf jar fi dan juga didahului oleh alif lam. Masya-Allah. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Baik, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Baik. Siapa yang volunteer lah nak menjawab? Boleh? Fi tughyanihim. Fi tughyanihim. Baik, kita lihat pada perkataan apa? Didahului dengan huruf jar fi. Didahului oleh huruf jar fi. Baik, perkataan apa? Tughyan ke him? Tughyanihim. Tughyani. Tughyani. Dalam tughyanihim dia sebenarnya dua perkataan. Tughyani satu, him ni satu. Maksudnya yang isim tanda dia adalah pada tughyani. Kita tahu tughyani adalah isim sebab didahului oleh huruf jar fi. Inilah nanti sebabnya, antara sebabnya kenapa kita nak bawakan kamus kosakata, sebab kita nak belajar potong-potong ayat. Tughyani ni kita nampak macam sekali, tapi sebenarnya dia ada dua perkataan. Dia tughya tu satu ya. Tughyan satu, him satu. Dia ada dua perkataan. Sebab itu kita nak bawakan kamu kosakata ni supaya setiap kita nanti pakar nak detect. Nampak macam satu tapi sebenarnya ada satu, dua. Nampak macam sebenarnya ada dua. Dia penting sebab dia membantu kita nak kenal mana satu sebenarnya yang isim. Tughyan ni yang isim sebab didahului oleh huruf jar fi. Baik, terima kasih. Puan Kamarul Aini, daripada tadi saya nampak mudut Tuku Mak Kamil, boleh kongsikan. Fiha Khalidun. Tolong unmute. Tolong unmute. Tak dengar suara tu. Sikit. Baik. Hum fiha Khalidun, boleh kongsikan apakah tanda yang kita tengah cari? Kita tengah lihat pada fiha. Baik. Mana hilang pula ni? Skrin dia hilang. Skrin. Ni. Fiha. Ha tu. Fi tu yang mendahului isim. Baik. Ha tu adalah isim. Isim. Inilah antara dia. Dia macam nampak satu perkataan tapi rupa-rupanya dia adalah dua perkataan. Fi satu perkataan, ha adalah satu perkataan dan isimnya adalah ha sahaja. Walaupun kita ni dalam bahasa Melayu ha ni macam tak ada makna. Kan? Kalau kita gelak pun tak sampai ha, tak jadi. Dia kena ha, paling kurang 3. Baru jadi gelak tu. Kalau satu je tak jadi gelak. Jadi ha je. Tapi dalam bahasa Arab ha ni dia membawa dia adalah isim ataupun kata nama. Macam mana kita kenal? Kita kenal dia sebab depan dia ada fi. Dengan fi. Masya-Allah. Baik. Ustaz nak tanya sikit boleh Ustaz? Boleh. Dan dalam sini ni lain sikitlah soalan dia. Dia ada fi, padu ada alif lam. Apa dia punya hikmah dia Ustaz daripada ada fi ada alif lam? Macam ni fi ad-dunia. Alif lam. Baik. Soalan yang cantik tu. Kenapa macam ada macam nilah faminan nas ni kan? Ada alif lam dekat situ kan. Ada nas yang kita jumpa dalam Quran tak ada alif lam, tapi yang ni ada alif lam. Kenapa yang ni ada alif lam, yang lain tak ada alif lam?
Inilah sebab kenapa kita bersama-sama nak melihat Kosal. pada bahasa Arab Quran. Yang Sebab khusus, ada alif lam, khususan. dia bawa makna dengan tak ada alif lam, dia berbeza. Alif lam berbeza dengan yang tak ada alif lam, berbeza. Kan? Umum dan Bukan khusus. saja-saja je Allah letak yang kat sini ada alif lam, yang dekat tempat lain tak ada alif lam. Tak ada apa yang sia-sia dalam Quran ini, semuanya ada makna. Cuma tinggal kita ni nak menggali apa benda makna dia. Dan insya-Allah pada alif lam dan tak ada alif lam ini kita akan sampai pada dia. Nanti saya tak nak cerita, saya siap sebab dia jadi macam spoiler pula. Nanti kita dah tahu sebab ada ustaz, saya tak naklah belajar nak kenal alif lam dengan tak ada alif lam ini. Sebab alif lam dan tak ada alif lam ni nanti bila kita dah habis bahagian isim, kita akan lihat pada tadabbur dia, apa kesan dia ketika mana kita tadabbur bila kita kenal isim di dalam satu ayat itu, insya-Allah. Baik, kita nak ambil beberapa ayat sahaja daripada ayat 200 sampai ayat 203. Boleh kongsikan dengan saya buka secara umum lah. Ni boleh lah kalau semua. Surah apa Ustaz? Surah apa? Maaf, ini adalah surah Al-Baqarah ayat 200. Surah Al-Baqarah ayat ke-200. Saya tengok masing-masing menahan mulut daripada awal tadi untuk menjawab. Menjawab yang baik lah, bukan menjawab yang tak baik. Menjawab yang baik. Boleh unmute. Baik. Kita kongsikan bersama tapi cakap kita ni lah. Cakap ramai-ramai lah. Boleh. Baik. Sebab kita nak selalunya saya tanya soalan untuk kita ulang kaji, tapi ini kita tengok dalam ayat untuk kita ulang kaji. Kita ulang kaji berdasarkan ayat. Baik. Ayat yang ke-200 daripada surah Al-Baqarah. Baik, boleh kongsikan kepada saya. Kita nak ambil daripada awal. Kita ambil daripada Faiza, qaza itu manasikakum sampailah min khalaq. Jangan tertulis tanda dia ustaz, min khalaq. Kat bawah sekali. Tak sedap. Kita nak ambil daripada depan tu sampai ke belakang. Ada tak tanda-tanda isim yang kita dah belajar? Yang kita dah ambil. Baik, kita kongsikan. Allah satu kazukum ba'akum an asyad sekra faman An-Nas. Baik, yang pertama adalah Allah. Kita kenal dia melalui Makna. Sampai hati semua orang tinggalkan perkataan Allah kan. Tak pandang dia. Kita kenal dia isim melalui makna. Baik, lagi ada ke? Au asyadda zikra faminan nasi An-Nas. Baik, An-Nas macam mana kita kenal dia isim? Daripada alif lam. Didahului dengan alif lam. Baik. An-Nas. May yaqulu didahului alif lam dan juga apa? Min. Min. Depan dia ada min. Depan dia ada min. Tapi dia tak jadilah bentuk dia sebab apa? Sebab dia nak kena bersambung dengan nun tu. Jadi dia dibariskan faminan nas, tapi asal dia adalah min. Baik, cantik. Satu may yaqulu. May yaqulu bukan min. Bukan. May. Dia min. Dia min. Rabbana atina fid dunya. Min. Rabbana atina fid dunya. Ada tak? Ada fi. Ada fid dunya. Ada alif. Kita tahu dunia itu alif didahului dengan alif lam dan juga fi. Baik, didahului dengan fi dan didahului oleh alif lam. Masyaallah. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada tak? Fil akhirati. Fil akhirati. Fi dan alif lam. Fi dan juga alif lam. Min khalaq. Baik, min khalaq. Didahului oleh huruf jar min. Masya-Allah. Baik, wa minhum may yaqulu rabbana. Ada tak? Ada. Minhum. Masya-Allah. Nampak macam satu perkataan tapi untuknya dua ya. Minhum adalah satu. Baik, rabbana atina fid dunya. Boleh sebutkan tanda dia? Rabbana alif lam dengan fi. Fid dunya alif lam.
Ha. Didahului oleh Huruf jar jar. fi. Baik, ada fi dan juga didahului oleh huruf jar fi dan didahului alif lam. Wa fil akhirati hasanah. Fil Fil akhirah. akhirah. Fil akhirati. Juga Ustaz. Apakah tanda pada al-akhirati ini? Macam mana kenali isim? Alif lam. Dahului Dahului dengan alif lam dan juga Didahului oleh huruf jar. baik. Wa qina adzaban nar. Adalah an-nar. Macam mana tahu dia adalah isim? dahului dengan Didahului alif oleh lam. alif lam. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Ada tak? Ada. Ada. Baik. Wallahu sari'ul hisab. Wallah. Allah. Allah. Al-Hisab. Mana? Al-Hisab. Al-Hisab. Hisab. Mana tahu dia adalah isim? Alif lam. Dahului Didahului dengan alif lam. oleh alif lam. Alif lam. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Allah. 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 Fi. Fi ayyamin. Mana tahu dia isim? Dahului dengan huruf jar fi dan Faman ta'ajjala fi yawmaini. Yaumaini. Fi yawmaini. Mana tahu Yaumaini. ini adalah isim? dahului oleh huruf Dahului oleh huruf jar fi. Fala isma alaih. Ada? Alai. Alaihi ni? Ada. Alaihi ni Ala. daripada Ain lam. ala. Ala. Ala dia campur dengan Ish. inilah Alai. kita nanti insya-Allah bila Boleh. kita dah belajar nanti kamus kosakata, kita dah belajar potong perkataan, kita tengok alaihi kita tahu dah dua. Dia adalah gabungan huruf jar ala dan hi. Maka kita tahu hi ini adalah isim sebab dia didahului dengan huruf jar Jar. ala. Wa man ta'akhkhara fala isma alaih. Alaihi lagi sekali. Alaihi lagi sekali, masya-Allah. Macam mana tahu mana satu isim dia? Tak nampak? Isim satu je. Macam mana tahu dia adalah isim? Dia dahului Didahului oleh huruf jar ala. Liman ittaqa wattaqullah wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Allah. Allah, baik. Kita kenal dia dari mana lagi? Ilaihi. Lagi sekali. Dia sama macam alaihi. Isim dia tang mana? Hi ke tuhsyarun? Hi. Hi tu dia punya isim. Macam mana kenal dia isim? Alif lam. Didahului oleh huruf jar ala. Alif lam. Didahului oleh huruf jar ila ala. Ilah. Baik, masya-Allah, jazakumullah khairah kepada semua. Baik. Kata nama ataupun isim tanda yang pertama. Tolong sebutkan. Min. Min. Tanda maaf. Makna. Kita nak kenal isim ada dua tanda. Yang pertama kita kenal melalui makna. Baik, yang kedua kita kenal melalui tanda. Baik. Tanda isim yang pertama. Dahului dengan alif lam. Didahului alif lam. Baik, yang kedua Dia oleh Kasam. didahului dengan huruf qasam ataupun huruf sumpah. Baik, huruf sumpah ada berapa? 3. Ada 3. Tolong sebutkan. Batu. Bata dan juga. Baik, kalau kata kita jumpa dalam Quran perkataan billahi. Baik, kita tahu ba tu adalah huruf qasam. Tapi apa yang kita kena buat selepas itu? Tengok makna. Mana dia? Kita kena check, double confirm melalui Dia ada demi ke tidak? Quran ada demi ataupun tidak. Cantik. Baik, tanda isim yang ketiga. Dahului dengan huruf jar. Baik. Tolong sebutkan huruf jar yang pertama. Min. Baik, huruf jar yang kedua. Ilah. Huruf jar yang ketiga. An. Huruf jar yang keempat.
Ala. Ila. Huruf jar yang kelima. Fi. Baik, cara mudah nak ingat, buatkan rhythm. Huruf jar min ila an ala. Macam tu. Min ila an ala. Kita buatkan dia jadi 2 pair semua 2 sebab dia ada 8. Min ila an Kita pairkan dia 2 min ila an ala. Boleh sebut sama-sama min ila an ala. Lagi sekali min ila an ala. Lagi sekali min ila an ala. Jadi senang, kita boleh ingat huruf jar apa dia min ila an ala. Dia dah jadi macam ni, min ila an ala, min ila an ala. Itu ingat. Makna min apa, ila an ala, makna dia apa saya tak tanya pun. Sebab apa? Kalau tak tahu makna dia tak apa. Kalau tak ingat lagi tak apa, tidak ada masalah. Janji kita tahu min ila an ala itu adalah huruf jar. Itu yang penting. Kita belum lagi ingat makna tak apa. Tapi bukan tak apalah, tak ingat sampai bila-bila, tak boleh lah. Kita akan ingat nanti bersama-sama insya-Allah. Bila kita pergi nanti pada kosakata, kita akan lalu pada semua perkataan ni, kita akan ingat bersama-sama. Sekali lagi insya-Allah. Min ila an ala. Min ila min ila an ala. Min ila an ala. Min ila an ala. Ustaz, saya nak tanya sikit. Cantik. Kita ingatkan dulu 4 ini. Kalau sebelum kita dah ingat batu, kita ingat pula min ila an ala. Min ila an ala. Fi nanti kita gabungkan nanti dengan perkataan yang kita akan ambil pada minggu depan. Kita buat dia jadi pair. 2. Buat dia semua total ada 8. Kita ingatkan dulu 4 huruf jar ini, min ila an ala. Kita ulang-ulanglah. Lepas setiap kali lepas solat tu, lepas berzikir subhanallah minallah, zikir sekali min ila an ala. Min ila an ala. Min ila an ala. Tapi tak payahlah sampai 33 kali, tak dapat pahala pun. Ingat min ila an ala. Kita ingat huruf jar ini, dan huruf jar yang kelima yang kita ambil pada hari ini apa? Fi. Fi kita biasa guna. Maksudnya apa? Dalam. Di dalam. Di ataupun di dalam. Kalau di dalam. Askunu fi Ampang contohnya, atau askunu fi Bangi. Kita tak sebut saya tinggal di dalam Bangi. Saya tinggal di Bangi. Jadi dia bergantung pada penggunaan ayat. Baik, alhamdulillah, itu saja saya kongsikan hari ini. Kita ada baki lagi 3 huruf jar insya-Allah, dan kita akan mula kita punya kosakata pada minggu hadapan insya-Allah. Kita akan sentiasa ulang bersama-sama, jangan bimbang. Dan untuk permulaan ni auzubillah, bismillah dan al-Fatihah semuanya mudah sebab kita dah biasa baca setiap hari. Bahkan makna dia pun saya rasa ada di antara kita dah pernah hafal. Cuma kita nak belajar pecahkan dia ikut perkataan supaya mudah nanti bila kita nak baca perkataan, kita nak detect isim fi'il harf, dia membantu kita. Dari segi terjemahan yang lebih tepat, ia membantu kita. Nanti bila kita nak naik stage yang lebih tinggi, ia akan membantu kita untuk mudah kita kenal perkataan ni apa benda dan makna dia apa benda, terkandung dalam perkataan itu apa. Kan macam saya sebut tadi, kafaru dia satu perkataan je, tapi dalam tu ada fi'il, dalam itu ada juga fa'il, ada perbuatan dan ada juga siapa yang membuat. Kalau kita kena ada 2, saya makan, 2 perkataan. Bahasa Arab satu je perkataan, dalam tu 2 ada. Ada dia punya perbuatan dan juga ada orang yang membuat. Maka itu yang kita nak rungkaikan. Kita belajar siap-siap dalam kosakata kita. Nanti bila kita dah naik stage nanti makin tinggi, kita dah jadi makin mudah. Oh, dalam terjemahan dia sebut macam ni Ustaz. Sebab tu saya tahu ini adalah fi'il madhi, past tense. Saya tahu dalam perkataan ini ada dia punya pembuat dia fa'il. Dia akan membantu kita nanti insya-Allah. Baik, saya buka dulu sekejap kalau ada soalan yang nak tanya. Ustaz, saya nak tanya sikit. Baik. Saya nak tanya sikit pasal ni huruf isim ni, al-jar. Adakah sama dengan al-harf? Ain, ala, fi, man, min, la, al, bi, kaf. Baik. Harf nanti bila kita dah ambil huruf jar ni awal-awal, ketika mana kita mengenal isim, nanti bila kita sampai pada harf, iaitu kata tugas ataupun partikel,
ataupun dengan dan sebagainya, maka nanti mudah, kita tak payah hafal dah nanti waktu harf. Sebab huruf jar pun dia adalah harf juga. Kita sebut orang Melayu huruf jar, tapi Arab sebut harfu jar. Harfu jar. Jadi sekarang kita tengah belajar dua dalam satu. Kita tengah belajar isim dan kita tengah belajar harf sekali. Saya bawakan saya siap supaya nanti bila kita sampai dekat harf, kita senang dah. Kita tak payah lagi nak hafal benda ni. Sebab kita dah ambil siap-siap waktu kita belajar pada isim. InsyaAllah. Baik. Ada soalan lain? Jazakallah. Iya, iya, antum jazakallahu khairan. Jazakallah. Baik. Kalau tak ada soalan, saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada semua. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada homework tu Ustaz. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inni na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasma' wa min da'watin la yustajabu laha. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا